Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد. فقال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه وقدس الله سره ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان الثوري عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بريق ساقيه. قال سفيان أراها حبرة. Rawahul Bukhari wa Muslimun wa Abu Daud wa Nasa'i wa Tirmidzi wa qala Tirmidzi hasanun sahihun. Alhamdulillah para hadirin semua, kita syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni Allah taala berikan kita peluang lagi untuk kita sama-sama sambung balik muzakarah kitab Syama'ilul Muhammadiyah. Kitab yang dihimpunkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Imam Tirmizi, menceritakan tentang perihal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih lagi dalam bab pada menyatakan pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Tirmizi radhiyallahu taala anhu, haddatsana, mencerita akan kami, Muhammad bin Ghailan oleh Muhammad bin Ghailan. Qala, berkata Muhammad bin Ghailan,
Haddatsana mencerita akan kami oleh Abdul Razzaqi. Qala berkata oleh Abdul Razzaq, haddatsana Sufyanus Tsauri. Telah mencerita akan kami oleh Sufyan Ats-Tsauri. Ini kama fi nuskhatin. Ini sebagaimana yang di dalam satu nuskhah. Wakila kata setengah ulamanya Sufyan di sini Ibnu Uyainah. Jadi Sufyan ni ada dua. Nah, Sufyan Ats-Tsauri ataupun Sufyan Ibnu Uyainah. Jadi dalam satu nuskhahnya dikatakan Sufyan Ats-Tsauri. Wakila ay waqala ba'dul ulama Sufyan Ibnu Uyainah. Nah. Sufyan Ibnu Uyainah ni riwayatkan hadis ni an Aun bin Abi Juhaifah, daripada Aun. Nah. Kita kalau tulis bahasa Melayu on ni jadi on. Nah, Ja'far on. Jadi on, Ja'far on. Dia sebenarnya Aun. Nah, ain waw nun, Aun. Jadi tak ada lah orang Melayu panggil Ja'far Aun. Oh, pelik bunyi. Tapi yang sebenarnya betul begitulah. Ja'far Aun. Itu Aun. Tapi jadi bahasa Melayu kita on. Ja'far on. Mana on off kau mana bahasa Inggeris pula. Jadi hak betulnya Aun. Nah, Ja'far Aun. Itu. Ini tengok daripada hadis daripada anak kepada sahabat Aun bin Abi Juhaifah. An abihi, dia riwayatkan daripada bapaknya Abu Juhaifah lah. Qala, berkata oleh bapak dia Abu Juhaifah, bapak bagi Aun tadi tu. Kata ayah dianya, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, melihat olehku akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, lebih ada kalau dah lihat Nabi dekat lebih. Nah, lihat serta berimeh pula, itu dia panggil sahabat. Man laqiyan nabi fi hayatin nabi wa amana bihi wa mata ala zalikal iman fahuwa sahabiyun. Mana-mana orang yang berjumpa dengan Nabi ketika mana hayat hidup Nabi. Jadi kalau jumpa dengan Nabi bukan hayat hidup Nabi, maka bukan sahabat. Nah, macam ada ulama yang bermimpi jumpa Nabi ataupun lebih daripada mimpi, iaitu jumpa Nabi dalam keadaan jaga. Dia panggil yaqazah. Nah, harus. Tapi bukanlah jumpa di alam zahir begini. Kalau jumpa alam zahir gini, orang lain pun nampak juga. Tidak. Nah, kata alam mana Ustaz? Alam bazrah, alam sebalik mata ke apa? Bukan. Nah, itu ajar ayah peng tu, alam bazrah ke apa tu. Nah, dia ada satu orang panggil karunia daripada Allah Ta'ala untuk setengah-setengah orang ni, yang tertentu kerana sangat hampirnya hatinya dengan Nabi SAW, daripada mimpi jumpa Nabi, maka dapat jumpa Nabi dalam keadaan jaga. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqazati. Barang siapa yang bermimpi akan daku di dalam tidurnya. Yang mimpi Nabi SAW. Nak mimpi tu pun bukan senang. Nah, susah. Ada satu orang hamba Allah yang mengaji di satu madrasah, di pondok lah kita kata. Pondok tu kebiasaannya orang tu mimpi jumpa Nabi. Biasa. Duk sebulan mengaji pasti akan mimpi jumpa Nabi. Tiba-tiba satu orang hamba Allah tu dia tak dapat bertahun-tahun duk mengaji situ, tak dapat mimpi jumpa Nabi. Maka dia pun mengadu hal kepada guru dia. Dia kata, "Tok guru, orang lain pakat duk kata mimpi jumpa Nabi. Hamba seorang tu bertahun-tahun dah mengaji tak ada boleh mimpi jumpa Nabi." Tok guru kata, "Mu nak mimpi ke jumpa Nabi?" "Nok lah ya, kalau boleh nok sangat." Kalau nak hari Minggu ni ikut aku pergi berjalan. Pergi berjalan. Gimana pergi makan gulai, kenduri. Ni bulan 12 ni banyaklah beg wah kat sini.
Tapi syarat dia pantang larangnya makan saja je boleh. Minum air jangan. Jangan minum air. Oh, pelik dak sini. Amalan apa nak mimpi jumpa Nabi makan saja, tapi tak boleh minum air. Jadi keesokan harinya, hari Minggu itu, ikutlah tok guru dia pergi berjalan bawah kenduri makan gulai. Nah. Lepas tepak makan tak minum air. Lepas tepak pula makan tak minum air. Dekat lapai tepak pergi makan gula tak minum air ni. Gila dah rasa ni. Nafas demi nafas hamba Allah Taala tu ingat ke air. Tengok gapo pun ingat ke air. Maka tu dia kata, balik pun masuk ke pondokmu jangan duk minum air lah. Tidur, insya-Allah mimpi. Insya-Allah mimpi. Tu dia tak tahu mimpi jumpa Nabi ke tak, insya-Allah mimpi. Ya pun, balik hunggar juga. Masuk tidur terus. Tidur tu mimpi lah dia. Mimpi apa? Mimpi minum air. Kering bumi ni minum air ke dia. Minum sungguh-sungguh. Tu minum sungguh-sungguh. Pagi esok dia nak murih lah weh. Tok guru aku tipu tu. Kata boleh mimpi jumpa Nabi. Dia ayat kata tok guru, tak ada boleh mimpi jumpa Nabi pun. Kata pamu mimpi ke? Kata yang mimpi minum air habis kering bumi ni minum sungguh-sungguh. Kakak nak puas hati minum alam mimpi tu. Macam mana boleh mimpi minum air sampai kering air atas muka bumi? Dia pun telitah. Kemarin pergi jalan tak minum air, makan saja. Kita ni makan tak minum air ni berat lah weh. Ni lekap tekok lah, ngak. Mula di tempat kenduri hak pertama tu start dah. Nafas demi nafas duk ingat ke air semua. Air. Bawa masuk pas ke dalam mimpi. Patutlah mimpi minum air pun. Kata tu guru aku itulah nak mimpi jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apanya? Hati itu tidak putus alaqah hubungan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun Nabi itu sudah tidak ada, memanglah Nabi dah tak ada dah di alam dunia ni. Alam fizikal ni sudah tidak ada. Tetapi syariat tu senantiasa melatihkan kita supaya Nabi Muhammad tu hidup di dalam diri kita. Mana? Tu duk semaya ke apa tu tasyahud, duk ucap salam ke Nabi bagaimana? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita ni kalau tak ada orang depan kita tak beri salam assalamualaikum. Tu. Orang kirim salam ke kita. Kata mak boleh kirim salam kamu dengan lafaz assalamualaikum warahmatullahi. Kita nak jawab lagu mana? Pak mak tu tak boleh tu tak ada depan nak jawab lagu mana? Waalaikumsalam. Tak betul tu. Waalaikumsalam boleh ke hak je nyapa salam ya? Hak je kiring tak dapat. Jawabnya mana? Alaika wa alaihi salam. Atahmu dengan atah orang hak nyapa tu. Alaihi atahnya atah orang hak nyapa tu. Assalamu sejahtera Allah Taala juga. Itu cara nak jawab orang kirim salam. Ada ni sebab apa jawab lagu tu tak ada duduk depan. Kalau kata Pak Mak, Pak Leh kirim salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita Waalaikumsalam. Waalaikumsalam siapa? Kau orang hak kirim. Pak Leh saja Pak Leh. Usahanya dia kirim salam. Dia tak dapat gapo dak ni. Kita nak jawabnya alaika wa alaihi salam. Gitu kan. Bapa tu sebab Pak Leh tak ada depan. Sebab tu guna dhamir ghaib. Lepas tu dalam semaya duk beri salam ke Nabi tu Nabi ada depan ke? Assalamu alayka. Itu orang panggil dhamir mukhatab. Sejahteralah ke atas engkau. Engkau ni duk depan. Mung atas engkau. Depan dah ada. Ni orang panggil syariat latih kita supaya rasa dalam jiwa kita Rasulullah tu tetap hidup. Hayyun fi qulubina. Rasulullah tu tetap hidup dalam hati-hati kita. Bahkan Rasulullah berkata, "Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta aruddu alaihi salam." Tidaklah mana-mana orang beri salam pada aku, melainkan pasti Allah Ta'ala mengembalikan rohku untuk aku balaskan kembali salam orang tersebut. Itu janjian daripada Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itulah orang yang nak dapat mimpi jumpa Nabi ni bukan senang. Bukan boleh main dakwa. Mari jumpa Nabi saya. Sedap. Tuai pakai seluar pendek singlet. Duk kedai kopi, main haji. Lepas tu mari jumpa Nabi. Nabi mana? Takut dajal kot dia jumpa bukan Nabi dah. Hanya Nabi kan. Rambut lagu mana? Rambut keriting besar rebang. Kalau gitu dajal bukan Nabi tu. Dia ni, muka hitam lengi. Tu Afrika mana mu tengok tu? Nah, sebab tu kena mengaji Syama'il Muhammadiyah. Nah, kenapa? Karena syaitan tu tak boleh berupa dengan rupa aku. Nah, Rasulullah kata syaitan tak boleh berupa dengan rupa aku. Jadi kalau mari atas rupa orang lain tu bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti di atas rupa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, nak tahu di mana? Kita lepas dah mengaji kan? Babu ma jaa fi khalqin nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab pada menyatakan hadis-hadis yang telah datang, ia menceritakan tentang kejadian rupa paras, rupa bentuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rambutnya bagaimana, matanya bagaimana, postur tubuhnya bagaimana. Itu lagu tu. Kalau rupa seperti itu kita lihat dalam mimpi, itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan senang itu ni. Jadi sebab tu guru dia kata, mu boleh mimpi main minum air tu kenapa? Sebab mu hari-hari mu napas demi napas air. Boleh ingat, boleh mimpi jumpa air. Ni. Jadi orang nak mimpi jumpa Nabi Muhammad ni, Nabi Muhammad semua napas demi napas dalam perut dah dia, dalam hati dia tu. Itu. Fasayarani fil yaqazah. Maka selagi akan melihat aku dalam yaqazah. Yaqazah mana? Dalam jaga. Itu. Ulama berkhilaf. Ada setengah kata yaqazah ni ai fil akhirah. Tapi kata Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Fatawal Hadithiyah, kalau kata yaqazah tu ai fil akhirati, tak ada kena rayak lah. Muka semua orang boleh tengok Nabi akhirat kelak. Tu mukmin kafir kau siapa sia boya mana semua boleh tengok Nabi Muhammad akhirat kelak. Tak ada kena bercara lah. Keistimewaan ni nak cerita keistimewaan. Siapa dia jumpa Nabi dalam mimpi, maka selagi akan melihat aku dalam jaga. Nabi kata jaga tu bila? Aifid dunia. Sebab istimewa. Kalau orang panggil jaga tu aifil akhirah, tak ada kena raya akhirat esok semua orang boleh pakat tengok Nabi belakang. Itu ni. Itulah betul. Jadi kalau orang jumpa Nabi dalam jaga sekalipun, bukan sahabat, bukan. Itu nak cerita situ ya sebenarnya. Kenapa? Karena sahabat tu tertentu dengan man laqiyan Nabi fi hayatin Nabi. Mereka yang berjumpa dengan Nabi ketika mana hidup Nabi di dunia. Kalau jumpa Nabi setelah Nabi wafat, walau dalam yaqazah sekalipun, tidak dipanggil sahabat. Jadi lebih ni. Bila kata ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, melihat olehku akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih dah dia. Ini sahabat ni lihat Nabi. Mulianya mata dia kerana melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itulah sahabat ni tidak disyaratkan tula muddatin, panjang masa bersahabat dengan Nabi baru dikira sahabat, tidak. Sekejap pun jadi. Jumpa Nabi, masuk Islam, pisah, mati dalam iman, dalam Islam, sahabat. Tu kenapa? Powernya cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak macam tabi'in. Tabi'in ini disyaratkan tula muddatin, panjang tempoh persahabatan tu. Paling kurang setahun baru dipanggil tabi'in. Tabi'in ni mana orang tak sepak dengan Nabi, sepak dengan sahabat. Tapi sepak dengan sahabat pun bukan boleh jumpa Sayyidina Umar ke Abu Bakar sekejap gitu, maka tabi'in lalu syarat kena panjang masa. Itu. Itu lebih tu. Katanya Abu Juhaifah, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, melihat olehku akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa alaihi hullatun hamra'u, di atas tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallamnya ada hullatun hamra, ada selendang warna merah. Selendang warna merah. Ini kata setengahnya Abu Juhaifah tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Hujjatul Wada'. Ketika mana Hujjatul Wada', haji perpisahan. Ketika tu Abu Juhaifah
tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai selendang merah. Ka'anni anzuru ila bariqi saqaihi. Seakan-akan, kata dia, seperti bahawasanya aku, mana seolah-olahnya aku, seakan-akannya aku, anzuru, melihatlah aku, ila bariqi saqaihi, akan kilauan cahaya yang memancar daripada betisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hullah ni maknanya kain selendang hok dipakai wak jadi kain pelekat. Jadi Rasulullah pakai tu dia tidak labuh macam kita lah. Nah, Rasulullah pakai tu setengah betih. Jadi seakan-akannya katanya Abu Juhaifah, aku lihat cahaya yang keluar daripada betihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita pakai kain pelekat ataupun baju ke kain ke seluar ke setengah betih nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat pahala sunat. Nah, tapi taklah kita pakai kain labuh siapa buku lali, pakai siapa ke tumik, itu artinya kita tu sombong pakaian ahli neraka, bukan. Hadis Nabi memang ada, Nabi tegah kita pakai pakaian labuh sampai lebih daripada buku lali, tumik, itu ditegah. Tapi tegahan Nabi itu ada illat, dia panggil. Illatnya apa? Khuyala. Khuyala ni mana bermegah-megah. Kerana zaman Nabi ni orang nak dapat kain ni susah. Bukan macam kita, senang dak ni. Bukan zaman sekarang ni kan mudah nak dapat kain, nak kat baju, orang lelong gitu ada-ada orang bagi. Orang gelandangan pun pakai cukup. Nah, zaman Nabi tu sahabat kadang-kadang gile ni kain. Musmaya dulu aku duk nusu. Dak ni. Sudah musmaya mempuwi kain, aku pula maya. Karena payah nak dapat kain. Tiba-tiba kita pakai pakaian labuh sampai ke lebih tumik, lebih buku lali, khuyala, nyombong. Ada. Cuba tengok ke ada cerita-cerita macam raja-raja Eropah ke, kalau dia pakai pakaian dia tu, labuh, lepas tu siapa duk pegang kain dia tu, takut heret tahi ayam, tahi kambing kau tu. Dayang-dayang duk belakang ni. Ada duk pegang hujung-hujung kain dia. Dia berjalan, melenggak. Akak dada. Tu yang panggil khuyala. Menyombong, bermegah-megah. Tu dilaknat. Ada pun kita sekarang ni pakai seluar selek kau gapo lebih daripada buku lali, lebih pada tumik gapo, tak ada. Dah khuyala lagi, tak ada berasa sombong gapo. Orang ni mudah dah pakaiannya. Itu dah. Jadi kalau kita pakai kain setengah betih ataupun seluar setengah betih, senting dia panggil ni. Jangan pula kita memandang orang hak tak pakai macam tu, enta tak amal sunnah Nabi. Janganlah gitu dah. Enta nak pakai kita pakailah, kita tak ada kata apa. Tapi masalahnya kadang-kadang enta pakai baju jubah labuh ni, neraka ni, senang neraka tu. Nah, dia faham hadis tu tak faham dengan betul, itu masalah. Nah, padahal Nabi tegah pakai pakaian labuh lebih daripada tumik, buku lali itu. Tegahan tu bergantung pada illatnya khuyala. Maka izan tafal illah intafal ma'lul. Apabila ternafinya illah maka ternafilah ma'lul. Nah, ma'lul tu apa? Hukum dia. Nah, bila ternafi illah, mana kita pakai pakaian labuh tu tak ada rasa sombong, takabur apa. Golek orang dah pakai labuh gitu belaka. Dak ni tak ada rasa menyombong atau aku hebat sekali pakaian lebih. Tak ada rasa ragu gapo. Tak rasa gapo bu. Maka tak ada lah hukum haram tu. Lagu tu. Itu kena faham lagu tu. Habis. Qala Sufyan, berkata oleh Sufyan Ats-Tsauri. Uraha, aku berpendapat. Uraha, baca uraha bi dhammil hamzati. Uraha, aku berpendapat akan dia akan hullah tadi. Kain pelekat atau kain selendang hak dipakai oleh Nabi tu hibaratan, hibrah. Hibrah ni dulu kita sebut dah. Tu. Hibrah. Mana nau'un minas thiyabil Yaman bi khututin humrin. Satu bagai daripada pakaian yang diperbuat daripada Yaman, dia berbelang-belang merah. Itu dia panggil hibarah, hibratan. Itu. Hadis ni rawahul Bukhari, meriwayat akan dia ini hadis oleh Bukhari wa Muslimu, Imam Muslim, wa Abu Daud dan Abu Daud, wa Nasa'i dan Imam Nasa'i, wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi. Qala Tirmidzi, berkata oleh Imam Tirmidzi, hadis ni hasanun sahihun. Hadis ni hasan sahih.
Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala haddatsana Ali bin Khashramin. Kata Imam Tirmizi mencerita akan kami oleh Ali bin Khashramin. Qala berkata oleh Ali bin Khashram, haddatsana Isa bin Yunus, mencerita akan kami oleh Isa bin Yunus, an Israila, daripada Israel. Israel ni bukan Israel Nabi Yakub tu, bukan. Israel maknanya hamba Allah yang berjalan malam. Barangkalinya diberi nama dia Israel ni nak ambil tabarruk dengan Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yakub itulah orang yang digelarkan dengan Israel. Isra makna berjalan malam, il hamba Allah, il. Jadi Nabi Yakub tu digelar dengan Israel. Apa? Hamba Allah yang suka berjalan malam. Anak cucu cicit dia dipanggil Bani Israel. Bani Israel. Sebab itulah Allah Ta'ala panggil orang-orang yang menganut agama Yahudi ni dalam Quran, panggilan yang cukup halus, cukup lembut, cukup mulia. Mana? Ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Tengok. Ya Bani Israel, hei anak cucu cicit Nabi Yakub. Tengok panggilan. Kita panggil hei kafir. Itu panggil gitu. Hei menata jahat. Itu panggil gitu. Ya Bani Israel, hei anak cucu cicit Nabi Yakub, ya aulada Yakub. Itu maksudnya. Tu. Ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Kenanglah olehmu akan nikmat aku kepada kalian semua, hei anak cucu cicit Nabi Yakub. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Dan aku melebihkan kamu daripada bangsa-bangsa yang lain ada atas muka bumi ni. Kenapa? Nabi Yakub punya keturunan lah paling banyak sekali jadi nabi-nabi. Paling banyak sekali. Sebab tu orang Yahudi duk suka kata nabi akhir tu mesti daripada Fu'ya ke. Upa-pada daripada Bani Ismail. Tu gak marah Fu'ya ni. Baik. Kita pula nak marah ke Zion ni. Ginyupah ke Nabi Yakub. Laknatullah alal Israel. Tak ada bahasa-bahasa. Jadi bodoh tu kan. Nak buat mana? Lepas kita laknatullah ala Suhyuniyah. Suhyuni tu orang panggil Zionis. Suhyuni tu orang panggil Zionis. Ana Abi Ishaq, diriwayatkan daripada Abu Ishaq, anil Bara ibni Azib, daripada Bara bin Azib. Ini Bara bin Azib ni memanglah sahabat yang banyak menceritakan tentang diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau ni sigharus sahabat, dia panggil. Sahabat-sahabat kecil. Yang ni ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup tu, dia ni budak-budak. Budak-budak. Adapun kibarus sahabat ni jaranglah nak cerita tentang tubuh badan Nabi, muka Nabi, jarang. Kenapa? Karena sahabat-sahabat yang besar-besar ni bila duduk depan Nabi ni mereka banyak tunduk, haibah dengan Nabi SAW. Tunduk senyap tu. Jarang-jarang keliling tengok ke Nabi tu. Adapun sahabat-sahabat kecil ni budak-budak duk berlari dah tu ni. Dia tengok ke Nabi, mungkin ni muka Nabi, bulu kening dia, mata dia, rambut dia lagu ni. Nantinya setelah Rasulullah wafat, mereka ni lah yang besar-besar jadi dewasa, mereka lah yang meriwayatkan tentang Nabi kepada para tabi'in. Itu dah. Qala, telah berkata oleh Bara bin Azib, ma ra'aitu ahadan minan nasi, tidak melihatku akan satu pun daripada manusia. Ini dia panggil umum. Memberi faedah umum. Karena ahadan tu nakirah. An-nakiratu idza waqa'a fi siyatil kalamin nafi tufidul umum. Dia tufidul umuma. Mana nafi, ma tu manafi dia panggil. Ma ra'aitu ahadan, tidak melihat olehku akan satu orang pun minan nasi. Tak ada seorang pun daripada manusia, tak ada sungguh. Cari manusia benua mana, tak ada. Tak ada apa? Ahsana fi hullatin hamra'a, yang terlebih handsome, terlebih elok, terlebih cantik, terlebih segak. Fi hullatin hamra'a, pada selendang yang berwarna merah.
min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tu tak ada. Rasulullah segok sekali, Rasulullah handsome sekali. Itu tak ada seorang pun nak lebih handsome daripada Rasulullah, tak ada. Dah setuju sahabat. Dalam hadis sebelum tu dia kata dah, Sayyidina Ali kata, lam ara qablahu wala ba'dahu mislahu. Lam ara, tidak aku lihat, qablahu sebelum Nabi, wala ba'dahu, dan tidak aku lihat kemudian daripada Nabi, mislahu, akan seumpama Nabi itu tak ada. Tak ada seorang pun boleh tanding Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dia panggil apa ni? Puji Nabi. Li'anna husnan Nabi, li'anna husnahu sallallahu alaihi wasallam wahidun fil wujudi la saniya laha, la sani lahu. Karena keelokan, kehansaman, kecantikan, kesegokan Nabi itu ialah satu saja di dalam makhluk yang ada ini, tidak ada yang dua baginya, tak ada tanding bagi dia dua. Itu Rasulullah SAW. Itu sahabat Nabi puji Nabi SAW. Jadi jangan kata sahabat ni tak puji Nabi. Tu cakapan tu orang jahil cakap lagu tu. Sahabat tak puji Nabi. Tahu di mana mu sahabat Nabi ya? Ni hadis berlambak sahabat puji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak Sayyidina Ali kata, aku tak pernah lihat sebelum daripada Nabi dan selepas daripada Nabi akan orang yang seumpama Nabi, tak ada. Sikit pun tak ada. Kalau Nabi satu-satunya orang yang paling segak sekali. Tu puji ke maki? Puji. Dari sini. Kalau kita tengok guru kita pakai segak kan, semak demo. Puji ke maki ya? Puji ya. Tak kira ada mana demo maki kawe. Lah, bila masa kawe maki, kita kawe kayak demo cep, demo semak. Puji gitu. Itu puji itu. Jadi puji Nabi ini memang sunnah para sahabat. Ada itu ni. Jangan kita kata, jangan duk puji Nabi lebih-lebih kak. Apa gitu pelik. Nah, munazzahun an syariki fi mahasinihi. Tersuci Nabi daripada sekutu pada kecantikannya. Tak ada. Tu nak ayat weh. Tu. Fajauharul hasan fihi ghaira munqasimi. Maka Nabi ni, diri yang elok pada Nabi itu ialah perkara yang tidak boleh dibahagi-bahagi. Duduk di Nabi seorang, tak ada siapa dia boleh tanding dengan kecantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi. Sebab tu kata Imam Busiri, Imam Busairi atau Busiri kata, da'madda'athun nasara fi nabiyihim, tinggallah apa yang didakwa oleh puak-puak Kristian Nasrani pada nabi mereka itu, wahkum, dan hukumlah olehmu bima syi'ta madahan fihi wahtakimi. Nah, hukumlah olehmu sekehendak kamu pada pujikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena memuji Nabi tidak akan dapat benar-benar sampai kepada hakikat kepujian yang Allah Ta'ala berikan anugerah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana kita pujilah lagu mana Nabi, kepujian kita tu tidak akan benar-benar tepat dengan realiti hak Allah Ta'ala kurniakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dah. Tengok. In kanat jummatuhu la tadribu qariban min kibaihi. Dia kata tadi, tidak ada seorang pun manusia pun, tidak ada seorang manusia pun yang pernah aku lihat yang memakaikan pakaian yang berwarna merah, kain selendang, kain pelekak atau yang berwarna lebih indah, lebih cantik, lebih segak daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. In kana, sungguh adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jummatuhu, rambut panjangnya Nabi. Nah, la tadribu qariban min mankibaihi. Nah, menjulur jatuh sehingga nak mencecah akan bahunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dulu kita belajar dah kan. Rambut Nabi SAW ni dia ada panjang dia tu ada 3 peringkat. Nah, ada limah, ada wafrah, nah, ada jummah. Tu ada wafrah, ada jummah,
ada limmah. Kalau wafrah artinya rambut Nabi itu panjang, nah sampai mencecah telinga, itu dia panggil wafrah. Li syahmati uzun, dia panggil mencecah sampai ke telinga. Rambut Nabi panjang sampai mencecah telinga, dia panggil wafrah. Kalau jumah itu rambut Nabi panjang sampai mencecah bahu. Panjang lagi limmah dia panggil, lebih pada bahu. Itu rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tu cumanya orang lain ni rambut panjang ni nampak jahat lah. Nampak budak nakal lah. Nah, tu bantu mak repik ke apa. Itu nampak begitu. Tu biar dia lah. Merepik. Tapi kalau kita nak tahu rambut panjang, nak ikut sunnah Nabi, dapat pahala. Orang panggil sunnah jibiliyah. Tapi biarlah bersikat rambut, berminyak. Nah, jangan rambut panjang geser-geser poi gila tak mandi kat 3 tahun busuk bang abang janganlah gitu dak sini. Rasulullah tu memang dia jaga orang panggil kecantikan rambut dia. Sisir tu ada semua sikat dalam poket. Nah, cermin tu ada semua. Minyak semua rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu lagu tu. Dah. Jadi jangan pula kita orang hak tak rambut panjang kita kata entah ni tak ikut sunnah Nabi. Rambut botak semua ni ni. Janganlah gitu. Itu sunnah jibiliyah. Nah, sama janggut rambut. Iyalah ke. Ni awak ke janggut kita panjang sikit ke. Nampak rasa kita hak paling menyunah sekali. Orang lain tak nampak menyunah, orang lain demo tak ikut Nabi kau tengok. Ya. Aduh. Itu sunnah jibiliyah. Tu. Hak sunnah sebenar-benar hak kita kena ikutnya. Tawadhu, sabar, redha, taslim, khusyuk, khudhu. Tu hak sunnah wajibnya. Nah, ada setakat serba jubah janggut rambut. Ni mudah nak buat, tak ada duk payah. Nah, ada duk payah. Dah. Baik. Kalau gitu sesungguhnya adalah rambut panjangnya Nabi SAW la tadribu qariban min mankibaihi. Nah, tu menjulurlah hampir-hampir daripada mencecah ke akan kedua bahunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika itu Nabi itu rambut dia jummah. Kalau limmah lebih daripada bahu. Kalau jummah mencecah kepada bahu. Habis. Qala al-musannifu rahimahullahu taala. Haddatsana Muhammad bin Bashar. Kata Imam Tirmizi mencerita akan kami oleh Muhammad bin Bashar. Qala berkata Muhammad bin Bashar, haddatsana mencerita akan kami oleh Abdurrahman bin Mahdiyin. Qala berkata oleh Abdurrahman bin Mahdi, haddatsana mencerita akan kami oleh Ubaidullah bin Iyadin. Ubaidullah ibnu Iyad ni pula meriwayatkan an abihi daripada bapaknya iaitu Iyad. An Abi Rimsata daripada Abi Rimsah. Qala berkata ia, raaitu Rasulullah, melihat olehku akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa alaihi dan atasnya, padahal pada tubuh nabinya burdani akhdarani. Ada dua kain burdah. Kain burdah ni maknanya kain dia panggil kain khututun, berbelang-belang, berjalu-jalu, itu dia panggil burdah. Nah, itu dia panggil burdah. Ada dua kain yang berjalur-jalur, berbelang-belang, khutut dia panggil. Akhdarani ay launuha akhdar. Mana kedua-dua kain burdah tadi itu ialah kain yang berwarna hijau. Tu. Kain yang berwarna hijau. Ini orang panggil warna salah satu daripada warna pakaian ahli syurga. Wa hadzal launu min ahsanil alwani thiyabi ahli jannah. Warna hijau ni ialah
setengah daripada yang paling indah, paling cantik daripada segala warna-warna pakaian di dalam syurga. Tapi jangan pula kita pergi bakar pakai warna lain, jangan ni. Sebab nantinya ada pakaian putih. Sebelum ni kita belajar Nabi bakar pakaian warna merah. Warna keperang-perangan. Artinya Nabi itu meraihkan warna-warna. Meraihkan warna-warna. Setiap warna tu ada kelebihan masing-masing berlaku. Tu jangan kita duk kuat sangat parti politik ni siapa warna pun tak boleh tengok. Masuk masjid tengok warna merah, turun bulu. Dak tu ni, tengok kapek masjid warna merah turun. Tak payah. Tak lagi masjid ni warna merah ya. Menu ni ya. Cari masjid warna hijau ke ya. Jangan siapa tak asuk lagu tu. Dak tu ni. Sampai dulu tu ada ke lagu tu nak ya ada sungguh. Terus masjid tengok kapek warna hijau, lari cari warna merah. Hak hijau pula kita tengok warna merah, tu pula cari warna hijau. Tak cidik dia panggil lagu tu. Dak tu ni. Warna ni makhluk Allah Ta'ala. Warna ni makhluk Allah Ta'ala. Ada kelebihan masing-masing. Tengok. Ini cerita Nabi pakai warna hijau pula. Kain berbelang-belang warna hijau. Tengok. Baik. Kita berhenti situ dulu. Sudah mulai isyak dah tu. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala haddatsana Abd bin Humaidin wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.